Okey, so seperti yang cikgu kata sebenarnya tajuk ini sudah habis. Tapi sekarang kita akan tengok bentuk-bentuk soalan yang melibatkan pengetahuan kamu dalam tajuk lain. Okey? So contohnya macam dalam latihan 94, soalan 1 dan 2, ini cikgu melibatkan 3 dimensi lah. Maksudnya saya melibatkan piramid, cubeboard. Kalau kita tengok sebelum ini, soalan tu segitiga, segi empat, 2 dimensi punya raja. Yang ini dia ialah pongkap, piramid, cubeboard. Kalau soalan 3 nanti cikgu masukkan bulatan, contoh-contoh seterusnya lah. Dan seterusnya lagi lah ada yang kehidupan harian punya. So tapi sebenarnya tak ada apa soalan ini semua gunakan pengetahuan am kamu saja, tambah dengan apa yang awak belajar hari ini. Okay, so kita tengok soalan 1. Raja tunjukkan satu piramid ABCD dengan keadaan segitiga BDC. Okay, ialah tapak dia. Lepas tu PDC sudut dia 115. Okay, di sini ada tambahan maklumat yang tak ditulis dalam gambar raja. So jadi satu kebiasaan kamu tulis dalam gambar raja juga. BD 7. Sini 7 BD 7. DC 12. DC 12. Okey, punca A ialah 5 cm di atas D. Maksudnya dia tegak di atas D Okey, soalan saya. Untuk piramid ini ada berapa permukaan? On lah mic 1-2 orang. Wakil-wakil. 4. Okay, sorry. Ada orang besar. 4 permukaan Okey. Keempat permukaan tu segitiga kan? Okey. Soalan kedua saya, ada tak segitiga bersudut dekat antara 4 segitiga ini? Ke semua Ada. segitiga am? Ada segitiga mana ialah bersudut dekat? Sebut segitiga. Okey, ABD segitiga ABD ialah bersudut dekat. Ada lagi tak? Tak ada. Kamu kena ingat garis AD ialah satu garis tegak. Oh. Sebab dia kata A di atas. Ada lagi? ACD? Ya, ACD. Okey. Dua lagi segitiga iaitu segitiga ABC. ABC dengan tapak dia segitiga B. BDC itu bukan segitiga bersudut dekat lah. Kenapa cikgu nak highlight di sini macam ini? So kamu kena faham kalau dia ialah segitiga bersudut dekat, mungkin nanti kita buat soalan ini kita tak payah gunakan petua sinus, petua kosinus Tapi kalau kamu nak pakai boleh juga. Jawapan serupa je. Okey. So sekarang cikgu nak tanya kamu untuk segitiga ABD. Selain daripada kamu tahu dia 90 darjah di tempat D, apa lagi kamu tahu tentang segitiga ini? BD 7 cm. Okey, BD 7 cm. Ada lagi? Oh, tadi satu lagi. Punca A adalah 5 cm di atas D. Ni. Ayat ini saya lupa translate kepada gambar raja. So ada lagi? AD 5. Okey. So bila satu segitiga bersudut dekat, kalau kita sudah tahu dua maklumat daripada dia, selain daripada 90 darjah, sama ada sisi ataupun sudut. Sebenarnya segitiga ini sudah tak ada masalah untuk kita. Nak kira, nak sisi, kita sebenarnya ada apa, cikgu tengok kejap. Kita ada, okey. Kita ada satu sisi lagi kita tak tahu, dua sudut ini tak tahu.
Tapi bila satu segitiga bersudut dekat, kita sudah dapat dua maklumat, boleh terdiri daripada sisi ataupun sudut. Dia sebenarnya sudah tak jadi masalah kepada kita kalau nak cari sisi ataupun sudut lain. Okey, tanya kamu, untuk segitiga ABD ini, kalau saya nak cari AB, apa yang saya boleh buat? Tak payah gunakan apa yang kita belajar baru-baru ini pun tak apa. Apa dia? Kuasa 2. Iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama C dia. Okey, kita gunakan teorem Pythagoras boleh dapat sisi AB. Okey, sudut B sana. Apa caranya? Sin cosine. Kamu boleh gunakan trigo, sin, cos. Tapi kalau saya untuk soalan ini, saya akan prefer gunakan tangent. Kenapa? Sebab 5, 7 diberi oleh soalan. So, eloknya kalau saya gunakan sisi yang diberi oleh soalan. Sebab AB itu, kita akan gunakan teorem Pythagoras. So, mungkin melibatkan penghampiran pula. So, sudut itu kalau kita gunakan sin ataupun cos, kita terpaksa gunakan sisi hipotenus. So, nanti nilai itu kurang tepat. Sebab kita ada pilihan, sin, cos, tangent, semua boleh. Maka cuba pilih yang menggunakan nilai-nilai dalam soalan punya. Jawapan kita lebih jitu. Sebab tidak melibatkan penghampiran. Okey, segitiga ACD. Apa yang kamu tahu? AD 5. Okey, AD 5. Ada lagi? DC 12. DC 12. So, sama macam tadilah. Bila kamu tahu dua maklumat tambahan untuk satu segitiga bersudut dekat, ini boleh gunakan teorem Pythagoras, ini boleh gunakan trigonometri, dapat jawapan. Nak tak nak aja. Okey. Okey, segitiga ABC. Apa yang kamu tahu tentang dia? Ada tak? AB dia sama. Okey. Okey, cikgu tahu maksud kamu. Okey. Kita tak tahu apa-apa, tapi kita akan nampak AB ni sama dengan AB ini. Kalau perlu, boleh dapat, kan? Begitu juga dengan AC. Kawan AC. Dia sama dengan ini. Jadi kita boleh cari AC kan? So kalau saya pergi cari AC, saya boleh dapat dia lah. Kalau saya perlu. Okey, ada lagi? Sebenarnya begitu jugalah untuk BC nanti BC ni sebab dia ada di sini. Nanti kalau saya nak pakai saya boleh gunakan dia. Okey. Kalau tengok maklumat yang diberi oleh soalan, segitiga ABC yang paling teruk keadaan, semua benda tak tahu. Okey. Kita tak tahu sebarang sudut, kita tak tahu sebarang sisi. Tapi kita boleh nampak, kalau saya nak perlu AB, pinjanglah segitiga sebelah sana, saya boleh dapat maklumat AB. Nak AC, segitiga kedua boleh tolong saya. Nak tapak segitiga yang BCD boleh tolong saya. Tapi kita tak buat lagi sebab nanti perlu baru kita buat lah. Takut nanti buat kerja sia-sia kan. Okey, segitiga BDC. Apa yang kamu tahu? BD 7. Okey, BD 7. Baik. Apa ni? Sudah lapangkan semua, masih kurang. Okey. BD 7. Apa lagi? CD 12. Sorry, apa dia? CD 12. CD CD 12. Okey. Dengan sudut sudut di sana 115. Okey. So, untuk segitiga yang bukan bersudut dekat punya, kita sebenarnya perlu 3 maklumat baru kita boleh cari sudut ataupun sisi lain. So, kalau kamu tengok soalan ini soalan segitiga yang terakhir tu, yang tapak kita tu,
BCD, cikgu cukup 3 maklumat. Bila cikgu cukup 3 maklumat, sebenarnya cikgu tak risaulah. You nak sisi BC ke? You nak sisi BC ke? You nak sudut B sini ke? You nak sudut C sini ke? Saya pakai setelah petua sinus, petua kosinus yang baru belajar ni, saya boleh dapat dia. Ya? Okey, soalan pertama. Cari panjang dalam sentimeter bagi BC. So, saya nak gunakan segitiga yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Saya nak panjang dalam sentimeter bagi BC. Segitiga yang mana? Segitiga 1, 2. 2, 3, 4. Saya nak BC. Segitiga? 3. Segitiga mana yang ada BC? 3. 3 sahaja. Dengan 4. 3 dan 4. Segitiga 3 dan 4 ada sisi BC. AB segitiga pertama kedua memang tak ada BC. Okey, kalau segitiga 3, kalau kamu tengok apa yang cikgu buat di situ, sebenarnya satu maklumat pun tak ada. Kalau nak pergi cari boleh. Tapi kalau tolak BC yang kita nak tahu itu, kita hanya ada 2 maklumat, iaitu warna garis AB warna kuning tu dan garis AC warna hijau. Untuk satu segitiga arm, kalau saya hanya ada 2 maklumat, no way saya boleh selesaikan dia. Okay? Untuk segitiga arm, saya perlu 3 maklumat. Baru saya mungkin boleh selesaikan nak cari sisi ke, nak cari sudut. Okey aja pakai petua sinus, petua kosinus. Kalau setakat saya ada 2 maklumat, contohnya soalan segitiga 3 ni, saya hanya ada 2 sisi, tidak mungkin saya boleh selesaikan. Kalau segitiga bersudut dekat, contohnya macam segitiga 1 dan 2, kita perlu 2 maklumat aja. Sebab kita sudah ada 190 darjah. So, contohnya soalan A ini, cikgu tanya apakah panjang BC, maka tak sesuai kita mula dengan segitiga 3 sebab maklumat tak cukup. Kita akan mula dengan segitiga 4. Okey. So kita akan gunakan segitiga 4 ini untuk jawab A. Okey. Agaknya nak pakai apa? Sebab dia segitiga arm. So tak bolehlah pakai teorem Pythagoras ke, nak pakai trigo tak bolehlah. So kita pergi kepada apa yang kita baru belajar ni. Petua sinus, petua kosinus, agaknya mana satu? Petua kosinus. Okey Awak buat sendiri ya, cikgu bagi tips saja. So, untuk jawab soalan A ini, kita akan gunakan tapak BCD itu untuk buat. Dan rumus yang akan dipakai ialah petua kosinus. Okey, petua kosinus cikgu tak risaulah. Kira terus dapat jawapan aja, kecuali awak salah kira je. Sebab dia tak ada case for ambiguity. Okey, soalan. So, di sini kamu kena faham, bila awak sudah jawab soalan 1A, sebenarnya awak sudah ada jawapan untuk ini dan ini. Okey Okey, soalan kedua saya, apakah sudut BAC? Antara segitiga ini, yang mana satu ada BAC? Segitiga ketiga. Segitiga yang ketiga ini. Kalau kamu tengok dalam gambar raja 3 dimensi, inilah tempat dia kan. Boleh ke saya cari sudut ini, saya cari sudut ini, lepas tu saya tambah jadi sudut BAC? Boleh ke saya cari sudut BAC ini, saya cari sudut ini, saya jumlah jadi sudut dia? Sorry, tadi tak boleh Gambar raja 3 dimensi, dia nampak macam jumlah sudut kan. Tapi kamu jangan lupa benda ini ialah 3 dimensi, dia ke dalam sebenarnya. So untuk bongkar ataupun untuk bongkar 3 dimensi, yang dia share tu hanya sisi saja. Contohnya sisi AB boleh share untuk segitiga yang satu lagi. Dia punya sudut tak share. Kamu tak boleh kata, cikgu sudut sini saya tambah tapak sudut BAC. Sudut ini tambah sudut ini saya tapak sudut ini. Tak boleh sebab benda ini bukan 2 dimensi, dia ke dalam. Okay? So bila cikgu nak tanya BAC tu, kamu jangan fikir-fikir saya cari sudut ini, saya cari sudut ini, jumlah tapak sudut ini.
Dia tak sama sebab ini Kamparaja 3 dimensi. Okey, cikgu tanya kamu, untuk segitiga yang ketiga ini, mungkin tak saya dapat sudut PSC? Boleh. Boleh, tapi banyak kerja lah. Okay? So, untuk jawab B ni, mula-mula kita kena cari AB. Okay? Kita kena cari AB kita. Lepas tu, kita kena cari AC kita. Kita tak bagi padam. Tak apalah. Okay? Kita kena cari lagi kita punya AC. Kita punya AC. Itu warna hijau itu warna hijau itu Kita tak dapat jadi contoh. Okay? Kita cari dulu apakah AB, apakah AC, BC tadi kita sudah cari. Lepas tu baru kita boleh cari sudut A. Okay Cikgu tak sangat terperinci C. Luas dalam segitiga persegi bagi segitiga BAC. So ini soalan cari luas. Luas ada dua rumus. Satu ialah setengah AB sin C. Satu ialah rumus Herom. Rumus Herom tu. So mana satu kamu nak pakai Ataupun mana satu boleh pakai? Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Okay? Kalau siapa gunakan rumus setengah AB sin C tu, dia kena pakai sisi ini dan sudut inilah. Okay? Kalau siapa gunakan rumus Herom punya, kita sudah ada ketiga-tiga sisi. So sesuka hatilah mana satu kamu nak pakai Okay? So ada soalan tentang soalan pertama ni? Tak ada. Ada, balik cuba buat Okay, soalan 2. Raja menunjukkan sebuah cubeboard Okay. Soalan tanya, apakah sudut PPR? Sudut ini. Sudut ini. So, kita ada satu segitiga PPR. Segitiga ini bersudut dekat tak? Tak. Ya, tak. Sebab dia di dalam permukaan. Okey. So, cikgu nak cari sudut PPR. Kalau dia bukan bersudut dekat, maksudnya saya perlulah sekurang-kurangnya 3 maklumat baru saya boleh selesaikan segitiga ini. So, apa yang kamu tahu tentang segitiga TPR ini? Ataupun apa yang kamu boleh cari? Bukan datang daripada segitiga TPR ini, tapi datang daripada tempat lain. Kita perlu dapat 3 maklumat baru kita boleh buat. PRQ tu segitiga bersudut dekat. Okey, kita ambil PQR ini sebenarnya ialah satu segitiga bersudut dekat. So kalau kita tahu ini 13, ini 12, kita boleh cari ini untuk letak sini. Okey, sudah dapat satu maklumat. Tak cukup, kena ada 3. TWR pun bersudut dekat juga. TWR sana pun bersudut dekat, di mana kita tahu ini 4. Apa yang kita tahu? Kalau satu saja tak cukup, kita perlu ada 2. 13. Ya. Dia tulis di sini. Tapi fahamlah sebab dia keyboard. Ini 13. So, kita boleh dapat ini. Cukup 2 maklumat. Tak cukup lagi. Satu lagi. Baru kita boleh cari jawab. Selesaikan segitiga. Satu lagi. UP. Ya. Okay. Segitiga TUP pula. TUP. Sini 90 saja. Kita tahu ini UP ialah UP
Berapa? UP? 4. UT? 12. 12. So tengah ada ini, bolehlah awak dapat sisi inilah. So bila cukup 3 sisi, okay, nak cari sudut dalam segitiga ini tak ada masalah lah. Gunakan apa? Petua sinus? Petua kosinus? Okey, untuk soalan A itu dapat semua sisi itu dulu. Lepas tu kamu gunakan petua kosinus boleh. Okey, soalan B. Cari segitiga dia. Luas segitiga dia. Rumus mana nak pakai? Satu ke dua? Untuk luas ada 2 rumus. Macam tadi juga, dua-dua sesuka hati awak lah. Hanya siapa kalau nak gunakan rumus pertama punya, kalau sudah gunakan sudut ini, mesti guna 2 sisi inilah. Okay? Kalau gunakan rumus Hero, memang pakai sajalah ketiga-tiga sisi yang ada. Okay, ya? Okay, soalan 3. Soalan melibatkan bulatan pula. So, kalau dia bagi gambar raja itu dalam bulatan, dia uji juga pengetahuan kamu tentang bulatan tau. Okay? Jangan terlalu cepat. So, biasanya kalau melibatkan bulatan tu, dia akan uji tentang sudut. Dia akan uji tentang sudut. Okay, raja menunjukkan sisi 4 kitaran. Oh, ada sisi keempat. Sisi 4 kitaran sudah belajar ke? Segi 4 dalam bulatan sudah belajar. Okay. So, apa sifat yang ada kalau dia sisi 4 kitaran? Sudut bertentangan, kalau tambah jadi 180. Okey, dengan itu awak sudah tahu satu sudut. Kalau sudut K sana ialah 35, apa yang kamu tahu? Sudut pertentangan dia? Mana sudut pertentangan dia? Mana segi 4, sisi 4 kitaran kamu? Okey, di tempat M ini. Tempat M ini berapa? 145. 145 sebab jumlah sudut dia ialah 180. So dia kalau pagi kita tambahan maklumat itu ialah putaran, itu ialah sisi 4 kitaran, dia ada sesuatu nak cakap sebenarnya. Okay? Okay, lepas tu dia bagi lagi KL 14, KM 12.5, MN, sini satu lagi dia tak lukis. So, pastikan kamu walaupun soalan ini ada gambar raja dan seolah-olah dia bagi nombor sudah kan, kamu mesti baca juga. Macam contoh soalan 3 ini, panjang MN cikgu tak label dalam gambar raja. So, nanti aku tinggal satu maklumat. Kalau awak setakat baca soalan, sudut 35 darjah tidak diberi dalam ayat dia. So, mesti baca kedua-dua, baca gambar raja, baca ayat dia, bandingkan apa yang tak cukup. Ada yang memang repeat, contohnya KL 14. Tengok gambar raja pun memang tahu. Tapi ada maklumat memang dia tak label dalam gambar raja. Dia tak label dalam gambar raja, kadang-kala memang hanya sebab ini, 5.6, kalau dia label dalam gambar raja sangat susah. Nanti awak tak tahu garis mana yang disebut oleh dia. Itu sebenarnya dia tak label. Okay? Okay, ya? So, soalan tanya, apakah panjang LN? Okay, soalan ini ada berapa segitiga? Tak ada suara. Soalan ini ada berapa segitiga? Semua orang sudah hilang. Ong ramai. Siapa ni? Hanang, kelas 4-2 kan? Ong ramai. Mustaqim ke Farah? Siapa yang ada mic yang boleh ong tu, ong lah. Cikgu susah nak panggil sebab ada di antara kamu kamu punya alat tak boleh cakap. Okay? Halo, halo. Halo. Kan cikgu tak dengar suara aja. Ada orang cakap ke? Ada orang cakap ke? Kamu dengar suara saya ke? Okay. Saya nak cuma on. Ada dengar? Ada dengar? Okay. So, di sini ada berapa segitiga? 2. Iaitu? KLN. KLN.
Kamu ni kawan yang susah nak on mic itu dia pun cuba on. Orang lain tak nak on. Kalau orang lain boleh tolong on, maka kawan ini boleh rehat. Dia susah kan sebab ada bunyi kedua di situ. Kamu jangan marah dia sebab kamu sendiri tak on mic. Okey, untuk KLN kita tahu ini 14, ini 12.5, ini 35. Untuk LMN kita tahu 145, 5.6. Itu saja kita tahu kan. Okey, soalan saya, apakah panjang LN? Kalau kamu tengok LN ada di sini, LN ada di sini, ada juga di sini. Tapi yang mana satu sesuai digunakan? Segitiga KLN, kita ada 3 maklumat. Okey. So, untuk soalan ini, bila cikgu tanya apakah panjang LN, yang sesuai pakai ialah segitiga KLN. Alasan sebab dia ada 3 maklumat. Macam cikgu kata, untuk segitiga arm, bila kita ada 3 maklumat, kita tak risaulah, you tanya apa pun saya boleh jawab. Kalau kita baca LMN, kita baru ada 2 maklumat. Kalau you nak suruh saya selesai, sorry lah, tak cukup maklumat, tak boleh buat. Okay? So, untuk jawab ini, kita akan gunakan segitiga KLN lah. Okay. Agaknya gunakan petua apa Sinus? Guna petua kosinus. Petua kosinus. Okay. So, bila kita tapak ini, otomatik ini kita pun dapat lah. So, bila keadaan macam ini, saya sudah tapak LN, kamu akan nampak lah. Okay, sekarang saya tak risaulah. Dua-dua segitiga saya sudah ada 3 maklumat ataupun lebih. So, you tanya apa pun saya tak risaulah. Okay, soalan B. LNM. LNM sini. Segitiga ni tak ada. So, maksudnya nak tak nak pakai sajalah segitiga ni lah ya. Dan kali ini kita sudah tak ada masalah sebab kita sudah ada 3 maklumat. Kita ada 2 sisi, kita ada 1 sudut. Okay, agaknya nak pakai rumus apa Sinus. Kalau gunakan sinus, okay, kita ada NL per sin 145. Lepas itu, kita... silap teacher. Sebenarnya tak silap, tapi kena buat sesuatu lagi. Kena buat sesuatu lagi ataupun lepas tu kena buat lagi. Maksudnya dia bukan satu step sampai jawapan punya. Kita gunakan petua sinus yang kita dapat sebenarnya ialah apa? Kita akan gunakan 5 sudut 5 satu. Kita dapat sudut yang satu lagi, L punya. Tapi tak ada masalah. Bila saya dapat sudut L, lepas tu baru saya cari sudut N. Lepas tu pakai rumus apa pula? 180 tolak. 180 tolak dia, tolak L punya. Dapatlah jawapan. So, kadang-kadang soalan memang bukan pakai petua sinus terus dapat jawapan. Petua kosinus terus dapat jawapan kerana ada 2 step. Macam soalan ini, sebenarnya you nak pakai petua sinus ke petua kosinus nak terus pergi jawapan, memang tak ada. Memang tak ada. So, kita kena 2 step lah. Mula-mula kita pakai petua sinus, dapat sudut yang satu lagi. Lepas tu baru kita cari dia. Okay, ataupun ada di antara kamu pergi cari panjang LM dulu, pun boleh. Sesuka hati kamu, jawapan sama je. Paling banyak dia akan lari sikit daripada perpuluhan sebab melibatkan penghampiran. Okay, C. Luas sisi 4 KLMN. Cikgu nak luas segi 4. Tapi kita tak belajar ini kan. Sebab segi 4 am. Segitiga am saya tahulah. Segi 4 am macam mana ni. So, macam nak buat? Cari luas dua-dua segitiga tu tambah. Cari luas kedua-dua segitiga itu baru tambah. Ya? Okey, cuba buat. Okey, soalan 4. Raja menunjukkan sebuah segitiga RST. Hitung panjang dalam RT itu tak ada apa. Soalan biasa. Okey, dia soalan ini tricky sikit di sini. Sebuah segi 4 RSTU terbentuk dengan keadaan RT ialah perpenjuru. Okey, so macam mana lukis? RSTU adalah satu segi 4. RT ialah perpenjuru.
Oh, kamu tak boleh lukis atas saya. Itu cikgu bagi kamu fikirkan. Kamu fikir sendiri macam mana nak lukis. Mesti bentuk 1/4. Okay? Mesti bentuk 1/4 dan ikut susunan tu. Maksudnya kalau cikgu sambung A pergi S, S pergi T, T pergi U. Saya boleh tapak 1/4. Okay? Saya boleh tapak 1/4 dan RT mesti merupakan perpenjuru dan bukan sisi dia. Sebagai contoh, katakan cikgu buat RST, cikgu bubuh U di sini. Okay. Kalau cikgu bubuh U di sini, tengok RSTU. Lepas tu, cikgu balik ke A. Cikgu sebenarnya tak dapat 1/4 kan? Lagipun, kalau kamu tengok, mungkin awak kata, cikgu saya sebenarnya nak cakap macam ni. Kalau kamu tengok, RT tu pun bukan perpenjuru. So, cadangan ini salah. Okay? So, kamu kena sendiri fikirkan dulu di mana letaknya tempat U itu supaya awak boleh bentuk 1/4 dan RT bukan sisi dia tapi perpenjuru dia. Berjaya lukis soalan ini tak ada apalah untuk awak. Kalau awak tak berjaya lukis memang tak boleh buat sebab kamu tak boleh bayangkan keadaan dia. So kamu cuba. Okey. Cikgu bincang satu lagi. Okey, yang ini cikgu telah cuba masukkan soalan kehidupan harian. Okay. Okey, soalan 5. Sebenarnya itu melibatkan kehidupan harian pun tak ada apa, kamu tak payah risau sangat. Dia bercerita aja sebenarnya. Okey, Encik Rahman menjalani latihan memanah di sebuah padang. Raja menunjukkan 2 papan sasaran yang perlu dipanah oleh Encik Rahman. Jarak di antara Encik Rahman dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing 30 dan 40. Cikgu pun sudah label dalam gambar Raja. Kedudukan Encik Rahman pula memanah ialah 35 pun sudah label dalam gambar Raja. Sekarang soalan tanya, apakah jarak di antara papan 1 dengan papan 2? Soalan itu saja. Kamu tahu ke mana satu ditanya oleh dia? Okey, katakan cikgu label ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kamu tahu tak apa yang ditanya oleh soalan ini? Hitung jarak Panjang BC. Cikgu tanya apakah panjang BC? Itu saja. Itu saja. Boleh? Sempat lagi lah sebab ini senang. Okey, soalan 6. Kamu fikir sendiri macam nak buat Okey, soalan 6. Raja menunjukkan bingkai gambar berbentuk segi 4 sama. So ini ialah segi 4 sama Okay. Yang dikantung oleh Puan Hidayah dengan menggunakan 2 utas tali. Puan Hidayah mendapati bahawa bingkai gambar yang dikantungkan iaitu condong ke kanan. Okey, seperti gambar Raja dia condong sikit. Sudut yang terbentuk dengan antara tali yang lebih panjang dengan bingkai ialah 46. Okey. Panjang tali yang disambung pada bingkai gambar masing-masing ialah 15 dan 12. Betul lah, satu panjang satu pendek mesti condong kan. Okey. Soalan ini kamu tahu ke? Okey, katakan sekali lagi segitiga ini di sini A, B, C. Okey. Dia kata panjang tali ada 2, satu 15 cm, satu 12 cm. So, gunakan pengetahuan am kamu, common sense. Mana letaknya 15, mana letaknya 12? BC 15, AB 12. Okey, sebab tali di sini kan. Tapi macam mana kita letak itu 12, 15? Logik lah, kalau situ lebih rendah, mesti situ lebih panjang. Itu saja sebenarnya Okey, soalan tanya, apakah perimeter bingkai itu? So sepatutnya kita kena cari apa? Panjang AC. Kita cari panjang AC, tapi panjang AC bukan jawapan dia. Lepas tu? Darab 4. Lepas tu kita darab 4 sebab soalan tanya perimeter.
Itu saja. Mungkin cikgu sempat habiskan pun. Okey, soalan 7. Raja menunjukkan gambar raja menara condong pisau. Okay, itu satu macam kita lah, Teluk Intan pun ada satu. Ini yang di luar negara punya. Dia condong sebanyak 5.5 dari garis tekak. Maksudnya, ini garis tekak kita. Okay, dia condong 5.5 lah. Okay. Pada jarak 100 meter daripada sisi menara ini, maksudnya di sini, kita jarak 100 meter, sudut dongakan. So, kamu bayangkan, kalau awak ada di sini, awak nak tengok dia, awak mesti pandang ke atas kan? Awak pandang kepada dia, dia kata sudut ini ialah 30.5 darjah. Dia tanya kamu, apakah tinggi menara ini? So, cikgu wakilkan dengan, cikgu bagi tips lah supaya awak lebih faham gambar raja. Tapi cikgu harap kamu faham kenapa gambar raja macam ini. Sebab exam cikgu tak bagi ya, ini tips saja. Okay. So ini kalau kamu boleh bayangkan, inilah katakan cikgu label lagi ABC ya. Ini AB itulah menara yang condong tu Okay. So sebenarnya apa yang ditanya oleh soalan saya? Panjang AB. Cikgu tanya panjang AB. Tapi kalau kamu tengok segitiga ini, kita baru ada 2 maklumat. Kalau satu segitiga kita ada 2 maklumat, tak mungkin kita boleh selesaikan. Kita perlu cari lagi satu extra maklumat daripada sumber lain. 90. Ya, okey. Sudut ini ialah 90 tolak 5.5. Di mana dia tak bagi direct kepada kita. Okey. Ini cikgu tak nak terangkan. Tapi cikgu nak tanya kamu belajar tak dalam geografi bearing? Belajar? Bearing. Belajar macam mana kamu labelkan satu bearing? Bagi satu contoh bearing. Sudut. Okey, katakan katakan ini utara, ini timur. Okey, seorang ada di sini. Okey, rumah dia di sini. Contohnya sudut sini 30, sudut sini 60. Okey, apakah bearing rumah ini daripada orang ini? 60. Cakap 60 aja. Bukan sebut dalam 3 digit Okey, satu lagi, kalau ini katakan ini utara, ini timur, ini orang tu. Okey, katakan ini sekolah. Kali ini sini pula 30, sinilah 60. Ini sekolah. Apakah bearing sekolah daripada orang tu? 60 juga. Okey, berapa? Geografi kamu? 200. Sebab cikgu sudah tengok. Matematik sudah tak ada. 270. 270. 207. Ini 60 ini 60. Sorry, tulisan cikgu ni. Ini 30. So? 300. 300. Okey. Ini kamu sebut 300 je lah. Tepang kiri kanan ada tulis apa ke U ke apa ke? Tak ada Sebab cikgu tahu ada 2 cara menamakan. Saya nak tahu geografi kamu pakai cara yang mana satu. Ada sejenis ialah kita bagi dalam bentuk 3 digit. Sejenis ialah kita akan kata utara sampai ke arah mana punya. Saya rasa yang ini awak pakai teknik ialah macam ini kan? So ini 60, kamu tulis 60 ke? Bukan tulis 060. Tak pasti lah teacher. Saya selalu tulis 60 je. Masa kita periksa. Orang lain? Sebab cikgu sudah lama tak belajar geografi ni. Orang lain? Siapa ingat? Tulis 2 digit ke 3 digit ya?
Tak apalah, cikgu pergi tanya Puan Ting lah. Janji kamu kira sudut dulu. Nanti cikgu tanya Puan Ting 2 digit ke 3 digit? Aduhai. Okey, tak apa. Sebab cikgu tengok matematik punya syllabus so tak ada dia. So cikgu hanya ingatkan di sini lah bearing diukur daripada utara lah, tak ikut arah jam. Itu sebenarnya yang ini kawan kamu kata 300 sebab kita tak boleh lawan jam kita arah jam daripada utara sampai dia. So cikgu tanya kamu, alah, tak apalah. Bearing rumah Ramri dari rumah Siti. Dari rumah Siti. Sebenarnya sudut mana dinamakan oleh saya? Okey, cikgu bagi pendek-pendek label A, B, C, D, E. Sudut mana yang ditanya oleh saya? Bearing rumah Ramri dari rumah Siti. EAC. EAC. Okey, sudut ini ya. Ini yang ditanya oleh saya. Okey. B, bearing rumah Hisham dari rumah Ramli. UCB. DCB. DCB. Tapi sebab ikut jam, so kita akan ambil sinilah bukan ambil sudut tirus dia. Okey. Habis dah. So, hari ini kamu balik cuba buat latihan ini. Balik lagi. Habis kelas kamu cuba buat latihan ini. Sebenarnya cikgu sudah habis mengajar tajuk ini. Besok, cikgu akan bincang soalan-soalan ini lebih terperinci. Saya akan bagi kamu tengok jawapan. So, ada masalah, rasa cikgu, lebih senang cikgu upload ajalah jawapan kepada kamu. So, kalau siapa ada masalah, masuk link lah. Kalau siapa tak ada masalah, tak payah masuk link. Macam biasa. Cikgu tak record untuk besok punya. Boleh? Okey, dalam nota kamu, cikgu ada satu senarai di bawah ini kan? Okey, ini sebenarnya untuk menolong kamu bezakan apa yang kamu belajar sebelum ini dengan apa yang awak belajar dalam tajuk ini. Okey, kalau segitiga bersudut dekat, kita ada cerita tentang sisi pertendangan, persebelahan, hipotenus, dan kalau segitiga bersudut dekat macam soalan satu tadi, kita akan banyak gunakan teorem Pythagoras ataupun gunakan rumus trigo. Okay. Kalau segitiga arm, okay, so dia punya labeling tak adalah main sisi pertendangan persebelahan. Dia akan main pasangan. Huruf A kecil dengan sudut A besar. Huruf besar. Okay, so biasanya di situ kita akan melibatkan petua sinus, petua kosinus. Dan kalau kamu gunakan petua sinus cari sudut, cikgu ingat di sini ya, berhati-hati dengan case ambiguity. Dan kamu akan dapati jumlah sudut pedalaman dalam segitiga 180 darjah dia digunakan untuk kedua-dua rumus. Maksudnya kedua-dua segitiga. Maksudnya segitiga bersudut dekat boleh pakai dia, segitiga am pun boleh pakai dia. Okey, lepas tu cikgu bagi lagi luas segitiga yang awak belajar di menengah rendah setengah kali tapak kali tinggi. Awak belajar dalam geometri koordinat dan dalam tajuk ini awak belajar dua rumus. So cikgu buat satu singkatan yang sangat padat untuk tajuk ini kepada kamu termasuk dengan pengetahuan sedia ada pada awak lah. Okay? Ini untuk rujukan kamu saja. Okey ya, kejap cikgu stop record dulu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kamu habiskan latihan dan cikgu